Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Kerzarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 4 Ogos 2020. Berita dimulakan dengan projek pembangunan di Lawas. Kampung Awat-Awat dahulunya sebuah pulau yang tiada kemudahan asas dan awam, tetapi kini sudah mempunyai pembangunan seperti jalan raya, air, elektrik, dewan, padang sukan dan beberapa kemudahan lain. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, untuk memastikan kampung tersebut terus menerima pembangunan, sebuah jeti konkrit akan dibina tidak lama lagi. Untuk fasa pertama ini, kita memperuntukkan sebanyak 2 juta di bawah NRDA dan utamanya ialah jeti yang menjadi laluan utama ini. Dan peringkat kedua, kita akan laksanakan juga pembedaan jeti baru, konkrit jeti, untuk menuju ke kampung-kampung ini, 12 sungai ini, dan peringkat ketiga nanti insya-Allah akan dilaksanakan untuk yang menuju ke rumah-rumah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke projek benteng pemecah ombak, weir breaker dan projek jeti Awat-Awat NRDA Kampung Awat-Awat Sundar, Lawas pada Ahad. Dato' Amar Awang Tengah menambah, untuk peringkat pertama, projek tersebut sudah mempunyai peruntukan dan akan dilaksanakan tahun ini. Dalam sidang media yang sama, beliau turut memberitahu Kerajaan Sarawak berusaha untuk menaik taraf sistem bekalan air di kampung tersebut bagi menampung keperluan penduduk. Langkah jangka panjang sebenarnya sudah dilaksana. Kita akan melaksanakan satu pipe yang sealiran dengan pipe yang ada sekarang ini daripada simpang terusan terus ke Sundar, dan pipe-pipe yang menuju ke Kampung Awat-Awat ini akan diganti dengan pipe yang baru, dan kita akan membina sebuah high level water tank, dan itu untuk main pipe. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menambah, Kerajaan Sarawak juga akan melaksanakan penyambungan pipe-pipe ke kampung-kampung pada tahun ini. Ianya akan dibuat melalui belakang kampung ini dan disambung terus ke rumah-rumah. Jadi diharap dengan terlaksananya projek yang dirancang ini, sudah pun dalam pelaksanaan sekarang, ianya akan dapat menyelesaikan masalah bekalan air, tekanan yang rendah. Maklumlah, ini kampung ini agak jauh sikit, Jadi diharap dengan apa yang telah kita rancang, yang sedang dalam pelaksanaan sekarang ini, akan dapat menyelesaikan masalah air ini. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah turut memberitahu, Kerajaan Sarawak juga akan membina benteng pemecah ombak bagi melindungi kampung Awat-Awat dari terdedah kepada ombak besar apabila musim tengkujuh. Jadi masa musim tengkujuh, ombak besar, jadi kita melaksanakan fasa yang pertama, benteng untuk memecah ombak, dan insya-Allah kita akan teruskan untuk fasa yang kedua. Beliau menjelaskan kemudahan tebingan Sungai Lawas telah siap dan ini akan membuka peluang perniagaan kepada penduduk setempat tidak lama lagi. Kita berharap dengan kemudahan-kemudahan ini, ianya akan bukan saja memberi kemudahan dari segi infrastruktur dan sebagainya, tetapi ianya akan dapat memberi peluang untuk masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka dengan melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Ujarnya lagi, Kerajaan Sarawak juga akan membantu menyediakan rumah-rumah penyelayan ikan tahai yang diletakkan di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Jabatan Pertanian dan NRDA secara berperingkat-peringkat. Berita seterusnya.
Penarikan rayuan petroleum nasional berhad Petronas ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Kuching menunjukkan syarikat minyak negara itu akur kepada Undang-Undang Sarawak. Menurut Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali dalam entry terbaru di Facebook sebagai mengulas mengenai penarikan rayuan Petronas ke atas keputusan Mahkamah Tinggi pada Isnin berkata, keputusan itu sangat dialu-alukan dan sekaligus mengiktiraf hak Sarawak dalam minyak dan gas di Malaysia. Kerajaan Sarawak mengalu-alukan keputusan Petronas yang merupakan langkah positif dan menandakan hubungan kerja dan sikap memahami yang lebih baik di antara Kerajaan Sarawak dan Petronas. Ini juga memberi indikasi bahawa Petronas menerima dan mengiktiraf hak Sarawak untuk mengenakan cukai jualan terhadap minyak mentah seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Juga lebih penting adalah kesediaan Petronas untuk akur kepada Undang-Undang Negeri Sarawak. Tambah Datuk Sharifah Hasidah lagi, ini merupakan perkembangan positif dan baik kepada Sarawak untuk terus maju ke hadapan. Kerajaan Sarawak akan terus mempertahankan hak-hak Sarawak dan sentiasa mengutamakan kepentingan Sarawak di dalam setiap tindak tanduk. Petronas pada Isnin telah menarik balik rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuching bahawa Sarawak berhak mengutip cukai jualan bagi produk petroleum. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak juga menarik balik rayuan balas berhubung isu bidang kuasa Mahkamah Tinggi mengenai SST. Berikut pula, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada Ahad telah mengumumkan pelantikan Kusiri Saleh sebagai pengurus tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun Nasional bagi negeri Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan media pada Ahad berkata, Kusiri merupakan seorang yang mempunyai pengalaman yang luas dan mampu membawa Tekun Nasional Sarawak ke satu tahap yang cemerlang. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi lagi, pelantikan Kusiri ini lagi akan memperkukuhkan operasi dan perkhidmatan tekun di Sarawak keseluruhannya. Beliau mengharapkan agar Kusiri mampu melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diamanahkan ini dengan lebih berkesan kepada masyarakat peniaga khususnya kepada usahawan PKS dan usahawan mikro. Pelantikan ini adalah berkuat kuasa pada 3 Ogos 2020. Berikutnya, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menghadiri dan menyampaikan daging korban kepada penduduk sempena Aidiladha. Majlis ini dianjurkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Luak di Dewan Serbaguna Kampung Luak, Miri pada Isnin. Pada kesempatan itu, Datuk Sebastian yang juga Adun Piasau turut menyampaikan peruntukan tahunan kepada JKKK Kampung Luak bagi melaksanakan aktiviti dan program peringkat kampung. Sekian bersama saya, Karzarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.